Selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Rita. Baiklah, hari ini kita akan membuat aktiviti 4 di buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2. Muka surat 42. Bahasa Melayu tahun 3, buku aktiviti jilid 2, muka surat 42. Baiklah, hari ini murid-murid dikehendaki mencipta pantun 4 kerat. Mari kita baca dahulu arahan. Cipta pantun 4 kerat berpandukan maksud pantun yang diberikan. Tajuk meraihkan Hari Bumi. Baiklah murid-murid, di sini telah disediakan maksud pantun dan juga pembayang. Untuk mencipta pantun, pembayang mestilah diletakkan di bahagian atas ya murid-murid, yaitu di baris pertama dan juga baris yang kedua. Manakala maksud pantun pula di baris yang ketiga dan juga yang keempat. Untuk mencipta pantun, murid-murid perlu melihat terlebih dahulu tanda baca yang terdapat di hujung setiap baris. Untuk pengetahuan murid-murid, di bahagian hujung, susunan yang betul untuk meletakkan tanda bacaan ialah baris pertama mestilah mempunyai tanda baca koma. Baris kedua mestilah titik bertindih. Yang ni susunan sudah betul ya murid-murid. Ada koma dan juga titik bertindih. Bagaimana dengan maksud pantun? Maksud pantun, baris ketiga mestilah ada tanda koma. Dan baris akhir mestilah ada tanda noktah. Kalau kita perhatikan maksud pantun di sini, kita lihat tanda baca. Tanda baca koma diletakkan di baris yang kedua, yang akhir. Maksudnya susunan ini salah ataupun terbalik. Faham murid-murid? Susunan maksud pantun ini terbalik. Macam mana kita tahu terbalik? Kita lihat tanda baca di akhir barisan pantun. Di bahagian akhir baris keempat sepatutnya mengandungi tanda baca noktah. Tetapi di sini diletakkan tanda koma, bermaksud susunan baris bagi maksud ini disusun terbalik. Jadi susunan yang betul sepatutnya April tiba semua gembira, bulan sambutan Hari Bumi. Susunan yang betul ialah April tiba semua gembira adalah baris yang ketiga. Bulan sambutan Hari Bumi sepatutnya di baris yang keempat. Kita dapat mengenal pasti susunan tersebut berdasarkan tanda baca yang terdapat di akhir baris maksud pantun ini. Faham murid-murid? Kita perhatikan sebelah jadual yang di sebelah kiri dahulu. Jadual sebelah kiri ini mengandungi pembayang pantun. Jadual di sebelah kanan ini mengandungi maksud pantun. Murid-murid dikehendaki mencipta pantun menggunakan pembayang dan juga maksud pantun yang telah disediakan. Mari kita buat cipta pantun yang pertama. Susunan bagi pembayang mestilah koma, baris pertama, baris kedua, titik bertindih. Perhatikan di sini susunan betul. Koma, titik bertindih. Kita lihat pembayang yang kedua. Koma,
titik bertindih. Betul atau tidak susunan ini murid-murid? Betul, karena kita lihat tanda baca diletak di tempat yang betul. Koma, titik bertindih. Bagaimana dengan yang ketiga, pembayang ketiga? Lihat di akhir baris, koma, titik bertindih. Betul atau tidak? Betul, maksudnya murid-murid tidak perlu lagi mengubah susunan pembayang pantun ini. Pembayang pantun ini telah disusun dengan betul. Begitu juga dengan yang keempat. Lihat di akhir pembayang ini, pembayang pantun ini, lihat baris pertama ada koma, baris kedua titik bertindih. Maksudnya ke semua pembayang yang diberi dalam jadual ini tidak perlu diubah susunannya kerana susunan adalah betul. Kita boleh lihat daripada tanda baca yang diletakkan di bahagian akhir setiap barisan pembayang. Baik, sekarang mari kita lihat maksud pantun. Bahagian ini satu pantun. Ini pantun yang sama ya murid-murid. Kita lihat yang ini terbalik. Susunannya terbalik. Kita dapat kenal pasti melalui tanda baca di akhir baris. Sepatutnya koma, nokta, koma, nokta, koma, nokta, koma, nokta. Tetapi kalau kita lihat maksud pantun yang disediakan di sini, di bahagian baris atas ini diletakkan nokta, manakala yang di bawah diletakkan koma. Artinya susunan terbalik. Bagaimana yang kedua? Perhatikan di bawah bahagian yang pertama diletak nokta. Yang kedua diletak tanda koma. Maksudnya yang ini pun terbalik. Murid-murid dikehendaki susun semula. Sepatutnya Hari Bumi Sifar Buangan untuk lestarikan semesta alam. Semesta alam ada nokta. Nokta ini mestilah di bahagian bawah sekali. Faham murid-murid? Lihat yang ketiga pula. Lihat tanda baca di akhir diletakkan nokta, kemudian koma. Ini juga terbalik. Sepatutnya boleh lakukan pelbagai aktiviti. Kita jalankan bersama-sama. Ini juga terbalik. Murid-murid perlu susun semula. Bagaimana dengan yang keempat? Lihat, nokta juga diletak di baris yang atas dan koma di bawah. Maksudnya baris ini juga terbalik. Murid-murid perlu susun semula. Hari Bumi kita raikan, elektrik dijimat, alam terpelihara. Jadi setelah murid-murid kenal pasti tanda baca di akhir pantun ini, murid-murid perlu betulkan ya susunan pantun. Mari kita lihat pantun yang pertama dan bagaimana cara menyusunnya. Ikan dituba di hujung muara, dalam hutan simpan jerami. April tiba, semua gembira, bulan sambutan Hari Bumi. Ini adalah pantun yang pertama. Selepas murid-murid mencipta pantun ini, murid-murid perlu melihat, mencari pula maksud pantun yang dicipta tadi. Di sini sudah diberikan penerangan bagi maksud pantun. Kita lihat yang pertama, janganlah kita melupakan Hari Bumi yang disambut bersama-sama pada bulan April. Tadi pantun pertama ada disebut bulan April. Jadi pantun yang pertama perlu ditulis di ruangan yang pertama. Faham kelas? Faham murid-murid? Ikan dituba di hujung muara, dalam hutan simpan jerami. April tiba, semua gembira, bulan sambutan Hari Bumi. Itu pantun yang pertama ini ditulis di bahagian ruangan yang pertama. Kerana maksudnya
bersesuaian dengan pantun yang kita cipta sebentar tadi. Baiklah, itu adalah contoh yang cikgu boleh berikan. Bagi pantun kedua, ketiga, dan keempat, murid-murid kena buat sendiri berdasarkan penerangan cikgu sebentar tadi. Ingat bahagian ini terbalik. Murid-murid perlu betulkan susunan. Faham murid-murid? Masih ingat apa yang cikgu terangkan sebentar tadi? Selepas itu, selepas murid-murid mencipta pantun, cari pula maksud di bahagian ini. Kemudian suaikan, tulis pantun yang telah murid-murid cipta tadi bersesuaian dengan maksud yang telah disediakan di dalam bahagian ini. Faham murid-murid? Contohnya tadi cikgu sudah berikan untuk maksud yang pertama. Yang pertama, pantunnya letak di sini kerana maksud bersesuaian dengan pantun yang dicipta. Di sini ada April. Di sini yang maksud pantun yang berada di sini juga ada April. Maksudnya pantun tadi bersesuaian dengan maksud pantun ini. Faham murid-murid? Murid-murid perlu mengenal pasti manakah pantun yang sesuai dengan maksud yang disediakan. Okey, kita lihat. Pada Hari Bumi kita tidak membuang sampah. Kita tidak membuang sampah sarap untuk melestarikan alam sekitar. Yang ini murid-murid kena carilah. Kata kuncinya ialah melestarikan alam sekitar. Pantun yang mana satu yang ada menyebut melestarikan alam sekitar? Murid-murid boleh kenal pasti daripada pantun yang dicipta tadi ya. Kemudian maksud pantun yang ini kita boleh melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama pada Hari Bumi. Kita lihat bersama-sama pada Hari Bumi. Jalankan aktiviti bersama-sama. Ada kata kunci di sana, bersama-sama. Jadi murid-murid kenal pasti manakah pantun yang mengandungi kata kunci ini bersama-sama. Kemudian yang seterusnya, semasa menyambut Hari Bumi, kita perlu menjimatkan penggunaan elektrik. Lihat mana satu pantun yang menyebut penjimatan elektrik. Ada disediakan di sana. Baik, jadi murid-murid perlu cipta dahulu pantun ini, sambung pantun ini, seperti contoh yang cikgu bagi tadi. Kemudian tulis di ruangan yang betul berdasarkan maksud pantun yang telah disediakan. Ingat murid-murid, maksud di sini terbalik. Murid-murid perlu susun semula. Ingat, bahagian ini sepatutnya koma, tetapi di sini nokta. Maksudnya baris ini disusun dengan salah, perlu letak di bahagian bawah sekali, baris yang keempat. Faham murid-murid? Cikgu baca semula contoh pantun tadi ya. Ikan dituba di hujung muara, dalam hutan simpan jerami. Bulan sambutan Hari Bumi tidak boleh letak di baris ketiga kerana ada noktah. Jadi ambil yang ada tanda koma dijadikan baris yang ketiga. April tiba, semua gembira. Bulan sambutan Hari Bumi. Faham murid-murid? Yang ini pun sama di atas jerami, menjemur longan. Longan diletak di atas talam. Kemudian yang ini sambung ya murid-murid. Faham atau tidak? Baiklah, kalau faham, sila lengkapkan pantun ini. Kemudian tulis di ruangan yang disediakan bersesuaian dengan maksud pantun yang telah disediakan. Apabila siap, sila ambil gambar. Kemudian hantar ke Google Classroom. Baiklah, itu saja untuk hari ini murid-murid. Selamat belajar.